Kita akan lihat kedudukan grid permulaan terlebih dahulu sebelum saksikan perlumbaan ini. Dan Danish Aiman Zamrul berada di petak yang pertama. Petak kedua Muhammad Irfan Haikal Amidi. Petak yang ketiga Muhammad Syamil Amsyah Effendi memenang perlumbaan pusingan pertama. Petak keempat Dana Johan, 5 Idhan Hakimi Radwan, 6 Farid Hakimi Farid Sezli. Berada di petak yang ke-7 adalah Faris Iqmal Khairul Ilyas. Petak yang ke-8 Nabil Abdul Rahman. Di petak yang ke-9 Haris Haziq Zamri, 10 Muhammad Haris Rosmaza, 11 Muhammad Akil Daniel Nasrul, 12 Danish Haikal Saiful Ruzin. Di petak yang ke-13 Muhammad Adam Haikal Jaha. Petak ke-14 Muhammad Imran Hakim Abdul Rahman. Petak ke-15 Muhammad Afiq Khairis Abu Bakar, 16 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, 17 Alan Haris Herman, 18 Adib Haris Hazwat, 19 Muhammad Hafizal Supaat, 20 Muhammad Afiq Daniel Faizal, 21 Siti Nur Syafiah Alia Syahrizan dan 22 Muhammad Faiz Nazmi Muhammad Radwan. 22 pelumba yang berada di Lita pagi perlumbaan kali ini. 22 pelumba juga yang berada di Lita pada perlumbaan pada pusingan lalu. Kita ada hampir sama 22 pelumba yang berada pada pusingan yang pertama. Pada perlumbaan pusingan yang pertama, Syamil Amsyah memenangi perlumbaan dengan Daniel Johan. Di tempat yang kedua, Akil Daniel Nasrul tempat yang ketiga. Dan kali ini sama ada pasukan YAM akan dapat memberikan cabaran kepada pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Kerana pada kedudukan grid kita lihat mereka berada di hadapan dan di belakang diikuti dengan pasukan YAM Idemitsu DFZ YAM Honda Racing dengan Irfan Haikal Amidi. Berada di petak yang kedua. Irfan Haikal ni kalau kita lihat Harmi sewaktu di pusingan yang pertama, beliau ini merupakan perlumbaan pertama beliau dalam kategori Wira KBS ni. Beliau hanya bermula di petak yang agak jauh juga, petak yang ke-11, tapi berjaya menambahkan perlumbaan di tempat yang ke-9. Dan menariknya kali ini pelumba yang bertubuh kecil, Irfan Haikal, yang akan bermula di petak yang kedua, tapi semestinya tumpuan kita akan terlebih kepada Danish Aiman yang akan bermula di petak pertama. Danish Aiman akan bermula dari petak yang pertama. Dia Danish Aiman Zamrul. Bandingkan kerana pada perlumbaan yang lalu, Danish Aiman bukan nama di atas podium bersama dengan rakan-rakan yang lain. Dia berada di tempat yang ke-10. Ya, betul. Mereka bersedia sekarang lepaskan permulaan. Dan kita lihat ada memecut, tapi di tengah itu adalah Irfan Haikal Amidi yang cuba untuk memberikan cabaran kepada dua pelumba pasukan 31 Racing yang berada di sebelahnya menuju ke selekor yang pertama. Litar utara ini daripada garis semula untuk ke selekor pertama agak panjang, pelumba akan mengambil resila masing-masing dan litar yang lebar dari dalam termasuk. Itu saya rasa seorang pelumba pasukan YAM yang masuk dari bahagian dalam untuk mendahului perlumbaan. Cukup cantik permulaan yang ditunjukkan oleh, tak silap saya itu adalah Idhan Hakimi Radwan yang memucut laju terus melepasi beberapa pelumba di belakangnya. Tapi kalau kita lihat Harmi, di sini masih lagi awal untuk kita menjangkakan kerana banyak juga pelumba-pelumba yang kalau lita yang besar ni kita sendiri tahu mereka yang bertubuh kecil memberikan satu advantage, satu kelebihan untuk mereka. Ya, dan yang penting untuk mereka memastikan tidak pelumba di hadapan tidak lari jauh. Dan kerana biasa kita lihat dalam perlumbaan ini di lap yang terakhir, pusingan terakhir akan menjadi penentu, terutama di selekor terakhir nanti, siapa yang akan keluar di hadapan untuk menuju ke garis penamat. Dan kita akan lihat di tempat di mana sini ada track limit, tempat di mana pelumba tidak boleh melepasi. Boleh saya terangkan sedikit? Betul Hami, di selekor terakhir ini, menuju ke selekor terakhir ini adalah tempat yang paling penting untuk pelumba-pelumba, di mana mereka tidak boleh melebihi daripada had yang ditetapkan. Tapi kalau kita lihat di selekor itulah pelumba sampai dengan laju. Jadi kat situ bagaimana mereka ingin tarikkan motosikal mereka, kontrolkan gaya tunggangan supaya tidak melebihi had tersebut. Jika tidak, itu memberikan satu kerugian kepada pelumba tersebut. Mereka boleh dikenakan penalti tapi dia akan mendapat amaran terlebih dahulu jika mereka lakukannya. Dan di hadapan sekarang mulai menjalankan diri itu adalah pelumba nombor 31 Muhammad Syamil Amsyah Effendi, pemenang pada perlumbaan lalu yang berada di hadapan, dan mulai untuk menjalankan diri dengan satu kelompok
di belakang, dan Iklan Hakimi ada dalam kelompok ini, tapi ada 4 pelumba Titiwan Racing yang berada di kelompok hadapan, dan Iklan memberikan cabaran tak salah seorang pelumba Toyota yang ada 13, Faris Hikmal, Khairul Ilyas, yang berada dalam kumpulan yang mana selebihnya adalah pelumba-pelumba pasukan Petronas Sprinter Yamaha Titiwan Racing yang berada di hadapan. Ya, kalau kita lihat peningkatan Farish Ikmal pun sangat baik dalam musim 2021 ini, di mana beliau menunjukkan peningkatan yang di sini saya baru katakan, Rami, di sini mereka perlu berjaga-jaga. Jika melebihi di limit yang ditetapkan, ini akan dikenakan penalti seperti Rami katakan. Tetapi kita dapat lihat pasukan Titiwan mungkin ada mengatur sebarang strategi, kerana di sini ada 4 pelumba, 3 pelumba yang berada yang diapit Idlan Hakimi Radwan, tapi Idlan juga sudah lama kita tidak melihat beliau berada di atas podium. Ya, Iklan yang berada di hadapan, tapi dalam perlumbaan ini biasanya strategi yang mereka gunakan, mereka akan tolong-menolong untuk bantu satu sama lain, dan ini kelebihan pada pasukan Siban Hasan ini, kerana mereka ada 4 pelumba di hadapan untuk tarik dan juga untuk memastikan rakan mereka berada di hadapan. Dan antara strategi yang boleh digunakan oleh pelumba ketika mereka keluar di sektor akhir nanti, keluar di sektor akhir berada di belakang pelumba lain dan mendapatkan angin untuk memecut, memintas slipstream untuk memintas pelumba di hadapan. Tapi jika mereka perlu berhati-hati juga jika mereka berada di belakang, jika yang depan memecut dengan lebih laju, mereka tidak dapat untuk mengejar. Jadi itu adalah caturan yang akan dipikirkan oleh pelumba, dan kebiasaannya apa yang dilakukan oleh pelumba lah untuk mendapatkan kelebihan jauh di hadapan, keluar dari selekor terakhir, di selekor terakhir. Tapi untuk lakukan tu sekarang ni mereka akan bermain tarik-menarik sedikit, kerana lain-lain pelumba akan memastikan pelumba depan tidak jaya lari jauh, terutama Iklan Hakimi sekarang ini yang memberikan cabaran kepada Syamil Amsyah, Mai Fandi. Kita saksikan mereka menuju ke selekor terakhir dan menuju ke garisan permulaan dan penamat. Di sini saya katakan mereka perlu mencut dari pasukan mana yang ada kuasa yang lebih untuk dapat kelebihan. Ya, Hami, kerana di litar yang besar ini mempunyai motosikal yang baik juga, memberikan kelebihan kepada pelumba tersebut, dan dapat kita lihat satu kelompok yang agak besar juga, kerana Hafiz Zamri mulai sampai di kelompok hadapan, dan kita lihat bagaimana 4 pelumba pasukan Titiwan yang cuba untuk menutup pelumba yang lain bagi mempertahankan seorang pelumba Titiwan, iaitu Syamil Amsyah yang berada di hadapan. Tetapi masih lagi terlalu awal untuk kita menjangkakan, seperti Harmi katakan, strategi yang diatur oleh pelumba, bagaimana dia paling penting adalah sewaktu 2 lap, 2 pusingan terakhir, itu yang akan menjadikan penentu bagaimana mereka akan lari daripada pelumba yang lain, tarik. Dan kita lihat sekarang ini 4 pelumba pasukan Titiwan mulai sampai, dan ini yang akan kita lihat. Tugas berat tu Iklan kerana dia seorang saja di hadapan. Ada 4 pelumba Titiwan Racing yang sekarang memberikan cabaran kepada Iklan, tapi dia memastikan pendahulu tidak lari jauh, secara berada di sebelah saja sekali, di sebelahan, dan mengambil giliran untuk berada di hadapan pula di belakang. Dia berada di belakang 4 pelumba Titiwan Racing. Kemudian di situ ada Danish Aiman, Faris Ikmal juga berada dalam kelompok di hadapan ini. Sekarang ini kita masuk untuk 3 pusingan lagi akan tamat, dan untuk laju di hadapan sampai terdahulu adalah masih lagi Syamil Amsyah, Iklan Hakimi, tempat yang kedua Akil Daniel Johan, Dennis Aiman. Memang Haris Haziq sekali lagi bukan masa yang terpantas, nombor 86 dari kelompok di hadapan, telah masuk dalam pelumba Castro Power One Honda Racing, Honda Team, Dia berada di dalam kelompok di hadapan ini sekarang. Saya ingat tahun lalu beliau 2 kali menaiki podium di litar ini. Mungkin kita tidak boleh pandang Hafiz Haziq, kerana kadang-kadang kita berada di belakang, sewaktu di pusingan terakhir dia akan sampai. Ini adalah amaran pertama kepada pelumba nombor 30, Danish Aiman Zamrul, kerana dia tadi melewati exceeding track limit. Itu adalah laluan garis putih di mana had untuk pelumba tidak boleh keluar daripada garisan tersebut, dan dia telah melakukannya. Tadi yang saya katakan mengenai bagaimana pelumba di belakang, dan sekarang ini kita lihat bagaimana pelumba yang di belakang itu adalah Haris Haziq Zamri. Kita dapat saksikan dalam pelumba-pelumbaan lain di sini sebelum ini, pelumba di belakang itu berjaya sampai di hadapan ketika di pusingan akhir, kerana dia mungkin menyimpan, mungkin mengatur strategi untuk melihat pelumba di hadapannya. Kerana di hadapan mereka akan bersaing, akan berentak untuk sampai ke garisan penamat, dia akan bersebelahan.
dan pelumba belakang ada kelebihan untuk masuk, tapi untuk mendapatkan tempat yang betul, waktu yang betul, pada kedudukan yang betul tu yang selalunya sukar untuk pelumba lakukan. Dan pada kedudukan sekarang ni nampaknya Nashat 31 Racing yang berada di hadapan. 1, 2, 3, 4 buat pasukan dan Idlan baru saja melepasi seorang pelumba pasukan 31. Ini yang saya katakan dan saya sempat berbual dengan pemilik ataupun bos kepada pasukan 31, Mr. Siva. Dia berkatakan banyak dia adalah mengatur strategi untuk pelumba-pelumba mereka. Jadi kita lihat sekarang ini mereka bersaing sesama sendiri, dan apa yang dapat kita saksikan, Syamil Amsyar yang cuba untuk memenangi perlumbaan buat kali yang kedua tahun ini. Ya, ada 4 mereka di hadapan sekarang. Tinggal 2 pusingan lagi. Setakat ini nampak strategi mereka menjadi kerana menuju ke pusingan akhir, menuju ke lap yang terakhir. 4 pelumba mereka di hadapan. Jadi ketika 4 pelumba di hadapan sekarang ni, siapa saja menang adalah pelumba pasukan mereka. Jadi itu yang mungkin mereka atur tadi Nasya kata, untuk memastikan terus berada di hadapan, tarik menarik dan juga untuk menjaga lain-lain pelumba masuk, terutama Iqdan Hakimi. Tapi kita lihat juga kepada Haris Aziz Zamri ni, kerana catatan masanya yang terpantas dilakukan dalam 2 pusingan sebelum ini, mungkin dia akan menyimpan senjata tersendirinya untuk dia mecut laju pada pusingan akhir, kerana kita telah masuk ke lap yang terakhir sekarang ini. Di sinilah masanya jika mereka ada strategi yang akan mereka gunakan. Kita lihat nombor 86 Haris Aziz Zamri, di mana kedudukannya dia pun naik ke hadapan sedikit, tapi 30 hadapan jauh tinggalkan sedikit. Mereka perlu untuk mengejar 30 pasukan 31 Racing di hadapan. Dari Haris Aziz Zamri akan cuba mengejar Akil Danish Nasrul di hadapan sekali kena lihat pada nombor saja, kerana tiga-tiga mereka dalam motosikal yang sama. Syamil Amsyar dan Daniel Johan putra saya yang berada di hadapan sekarang ini. Ini kalau kita lihat dalam kedudukan ini, inilah 3 pelumba yang menaiki podium di pusingan yang pertama. Ya. Dan sekarang ini siapa sampai dulu dia akan menang perlumbaan. Tapi kita jangan terlupa dengan pelumba-pelumba di belakang ni. Iqdan Hakimi, saya tengah perhatikan Iqdan Hakimi dengan Haris Aziz Zamri, kerana mereka mengekori sahaja pasukan pelumba di hadapan ini. Tapi kelebihan pada pelumba 31 di hadapan, kerana mereka menguasai perlumbaan ini dalam pasukan yang sama. Jadi mereka boleh mengatur bagaimana mereka hendak untuk keluar pada lap yang terakhir. Mereka telah pun sampai untuk menuju ke lekor yang terakhir, ke garisan penamat. 3 pelumba 31 sekarang dia di hadapan. Sekarang inilah penentu dia menuju ke garisan penamat antara 3 pelumba ini. Dan bersebelahan sekarang ini kita lihat Iqdan cuba untuk mengejar, tapi 2 pelumba ini bersebelahan menutup ruang. Dan sekali lagi saya rasa 1, 2 dan 3 untuk pasukan 31 Racing. Akil Daniel Nasrul di tempat yang pertama. Giliran dia memenangi perlumbaan kali ini dengan Daniel Johan kekal tempat yang kedua seperti perlumbaan lalu. Syamil Amsyar berada di tempat yang ketiga, pelumba yang memenangi perlumbaan di pusingan pertama lalu. Kedudukan saja berubah, pasukan yang sama, pelumba yang sama. 1, 2 dan 3 dengan Idlan Hakimi Radwan tempat yang keempat. Haris Aziz Zamri masa terpantas sekali lagi, tapi dia sekadar di tempat yang kelima. Saya tengok kedudukan ni Harmi seperti bertukar. Syamil di tempat ketiga, Daniel di tempat kedua, dan Akil yang memenang. Tapi cukup sengit kan? Kalau kita lihat strategi pasukan 31 menjadi di mana beliau yang mengatur 4 pelumba beliau untuk menghalang ataupun menutup segala ruang yang ada pelumba-pelumba lain bagi pelumba-pelumba 31 Racing ini berada di hadapan. Dan apa yang kita lihat, Akil bijak mengatur langkah. Dia yang mengekori saja, dan di pusingan kita tengok bagaimana Akil yang mendahului dan Daniel yang bersebelahan bersama dengan Amsyar melepasi Idlan sedikit saja meletakkan di tempat yang keempat. Saya pasti mereka berlumba sama-sama sendiri untuk menentukan pemenang. Tapi disebabkan pelumba tempat kedua dan ketiga tadi bersaing sebelahan, dia menutup ruang kepada Iqdan Hakimi dan Haris Aziz untuk masuk. Kita lihat keputusan bagi perlumbaan Wira KBS. Muhammad Akil Daniel Nasrul berjaya memenangi perlumbaan. Daniel Johan tempat yang kedua. Syamil Amsyar Fendi tempat yang ketiga untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Tempat yang keempat Iqdan Hakimi Radwan. Tempat yang kelima Muhammad Haris Aziz Zamri. 6 Muhammad Faris Iqmal Khairul Ilyas. 7 Muhammad Danish Aiman Zamrul. 8 Muhammad Irfan Haikal Amidi.
Tempat yang ke-9 Muhammad Adam Haikal Jaha, 10 Muhammad Farid Hakimi Farid Sezli, 11 Muhammad Afiq Haris Abu Bakar, 12 Nabil Abdul Rahman, 13 Adib Haris Hazwat, 14 Alan Haris Herman, 15 Muhammad Imran Hakim Abdul Rahman, 16 Muhammad Faiz Nazmi Muhammad Radwan. Tempat yang ke-17 Muhammad Harith Usmaza, 18 Danish Haikal Saifuruddin, 19 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, 20 Siti Nur Syafiah Alia Syarizan, 21 Muhammad Afiq Daniel Faizal, 22 Muhammad Afizal Supaan. Saksikan podium bagi kategori Wira KBS akhir. Tempat yang ketiga Muhammad Syamil Amsyah Fandi, pemenang perlombaan lalu, dan pelumba yang akan mengumpul 40 mata dengan 20 mata perlombaan kali ini adalah Daniel Johan selepas dia menang perlombaan yang pertama. Dan pemenang perlombaan kali ini Muhammad Akil Daniel Nasrul, tempat ketiga perlombaan lalu, tempat pertama pada perlombaan kali ini. Untuk menerima trofi pasukan bagi pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Dengan Steven Hansen menerima Team Award, ada pasukan untuk pasukannya Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Pasukan menjadikan jentera yang cukup berkuasa bagi musim ini. 25 pertama dikuasai oleh mereka 100% boleh dikatakan, kerana 3 pelumba di atas podium. Turut serta pada podium kali ini ada yang bagi Datuk Dr. Wasitah Ahmad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, bersama dengan pemenang kategori Wira. Terima kasih diucapkan kepada yang dengan Cik Aida Dahlan, pengurusi aktivasi komunikasi strategik kumpulan Petronas. Dari tamat perlombaan yang pertama secara langsung kita pada hari ini, dan kita lihat pula kedudukan keseluruhan. Dua pusingan telah pun tamat. Kita perhatikan mata yang cukup rapat di 3 pelumba ini kerana mereka menguasai 2 perlombaan yang pertama. Akil Daniel Nasrul di tempat yang pertama dengan 41 mata, berkongsi dengan Syamil Amsyah 41 mata, dengan Daniel Johan tempat yang ketiga dengan 40 mata, 2 kali tempat yang kedua. Farid Hikmal Khairul Ilyas tempat yang keempat 21 mata, Haris Haziq Zamri tempat yang kelima 20 mata, diikuti Afiq Haris Abu Bakar tempat ke-6 15 mata, 15 mata juga untuk Danish Aiman Zamrul dan juga Irfan Haikal Amidi. Dan seterusnya dalam pelumba yang mengutip mata dalam 2 perlumbaan setakat ini untuk musim 2021.